Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita digemparkan dengan keputusan hari ini bahwa ada beribu keluar daripada Parti Bersatu, sekurang-kurangnya 1,000 orang keluar daripada Parti Bersatu, dan kini masih lagi belum menyertai mana-mana parti. Mereka kata mereka keluar parti kerana sudah hilang kepercayaan terhadap Parti Bersatu dan mereka rasa malu serta hilang rasa maruah apabila mereka seolah-olah jelas dipermain dan digula-gulakan oleh PAS. Kami amat malu dan tercabar dengan kesilapan percaturan ini, kata mereka apabila menyebut dan bercakap tentang mereka dilihat begitu lemah dalam pemilihan calon PRK di Nenggiri, yang mana sepatutnya calon daripada Parti Bersatu lebih ramai, masih ramai. Tapi kenapa ahli parti PAS pula yang terpilih? Walaupun sudah keluar daripada parti PAS, namun dia baru saja menyertai Parti Bersatu. Hari ini, satu lagi kenyataan yang mengejutkan kita semua ialah keluar Bersatu mesti kena bayar nih. Warga maya sindir siapa itu. Lebih 1,000 pimpinan dan ahli Bersatu bahagian Jeli hari ini mengumumkan keluar parti berkuat kuasa serta-merta dan beralih sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita mengejutkan itu nampaknya menarik perhatian warga maya, antaranya seorang TikTokers yang dikenali sebagai Harun Shah 1991. Pemuda itu menyifatkan jumlah ahli yang mengumumkan keluar parti pada hari ini sebagai sesuatu yang gila. Geng seriuslah, katanya. Hari ini keluar berita dekat 28 cawangan ahli Bersatu Jeli keluar daripada Bersatu. Dekat 1,000 orang keluar geng. Geng gila. Gila lah ni, katanya. Makna kata Parti Bersatu ni dah tak relevan dah bagi orang Melayu. Walaupun macam biasalah, sat lagi dia tak ada modal lagi. Dia kata depa ni keluar parti, berapa kena bayar? Keluar Bersatu mesti kena bayar ni. Ini mesti kerja UMNO. Ujar pemuda itu menyindir entah siapa yang disindir oleh beliau. Hari ini bekas timbalan Ketua Cawangan Bersatu Kedai Kuala Balah, Rodzi Muhammad berkata keputusan itu yang membabitkan 8 cawangan dan 18 cawangan Sri Kandi Bersatu di bahagian Jeli turut menyaksikan parti itu dibubarkan hari ini. Katanya, kesemua pimpinan dan ahli Bersatu cawangan itu juga meletak jawatan dan keputusan keluar parti dibuat secara sukarela tanpa paksaan dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Jadi makna kata mereka ni tiada yang bayar, tiada yang beli, tiada yang paksa, tiada yang memaksa. Mereka hanya keluar kerana rasa malu dan dipermainkan. Lebih daripada itu mereka kata seperti mereka ini dipermain-mainkan dan dipergula-gulakan oleh PAS. Jadi sekarang ini mereka sudah mula tahu bahawa sebenarnya parti PAS hanya menggunakan Parti Bersatu untuk kekal relevan. Beliau berkata, tindakan untuk keluar parti disebabkan keyakinan terhadap Bersatu sudah terhakis dan parti tersebut dianggap bukan parti dominan orang Melayu yang boleh memperjuangkan nasib bangsa itu. Wow, ini satu pendedahan yang paling menarik sekali. Betulkah mereka dibayar? Tapi pada pendapat ramai ahli, pemerhati politik, mereka sebenarnya tidak dibayar, tapi memang betullah mereka rasa malu, diperalatkan atau diperolok-olokkan atau dipermainkan oleh parti PAS. Apa pendapat anda semua? Patutkah Parti Bersatu keluar daripada Perikatan Nasional dan berdamai pula dengan parti kerajaan? Bersatu pula bergabung dengan kerajaan? Kalau itu berlaku, tiada masalah. Kita hanya memikirkan tentang kestabilan politik Malaysia. Kita jumpa lagi. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat pilihan raya kempen PRK di Nenggiri, kini Parti Bersatu dalam masalah paling besar di muka bumi. Ini apabila satu berita yang mengejutkan telah pun benar-benar berlaku. Rupa-rupanya, ini
jumlah ahli bersatu yang keluar parti di Jelly. Wow, mengejutkan semua saudara-saudara sekalian. Di saat kononnya parti bersatu semakin kuat, semakin diterima dan semakin berakar umbi, rupa-rupanya bukan begitu yang berlaku menurut laporan ini. Lebih ramai orang yang meninggalkan parti bersatu daripada masuk parti bersatu. Antaranya, ada penganalisis politik, pemerhati politik menyatakan bahwa ramai yang meninggalkan parti bersatu dalam PR Kenenggiri kerana mereka rasa kecewa. Kenapa bukan ahli parti bersatu yang dicalonkan dalam pilihan raya itu? Sudah habiskah ahli dalam parti bersatu untuk dicalonkan sehingga parti bersatu rela menerima wakil ataupun calon pilihan raya itu daripada PAS yang hanya seakan-akan dipinjamkan kerana beliau pindah daripada parti bersatu 2 hari sebelum pencalonan. Bayangkan saudara-saudara sekalian, 2 hari pindah keluar parti PAS dan menyertai menjadi ahli bersatu, terus pula dapat dicalonkan. Agak-agak Anda, kalau Anda berada dalam parti bersatu, agak-agak apalah perasaan dan hati Anda, kan? Anda yang telah bermati-matian berkorban masa, tenaga, uang, ringgit, tinggalkan keluarga, berjuang untuk menaikkan nama bersatu, memperjuangkan kehebatan parti bersatu, tiba-tiba pula ada orang yang baru 2 hari menjadi ahli, jadi calon. Anda fikirlah sendiri. Lebih 1,000 pimpinan dan ahli bersatu melibatkan 8 cawangan di Jelly mengumumkan keluar parti berkuat kuasa hari ini. Bekas timbalan Ketua Cawangan Bersatu Kedai Kuala Balah, Rodzi Muhammad berkata, keputusan tersebut diambil bersama rakan-rakan adalah atas kerelaan mereka sendiri tanpa paksaan mana-mana pihak. Katanya, keyakinan mereka terhadap bersatu sudah terhakis dan parti itu disifatkan bukan lagi parti dominan orang Melayu yang boleh bergantung harap. Bersatu dilihat begitu lemah dan ini jelas dalam pemilihan calon PRK Dun Nenggiri di mana bersatu jelas dipermain dan digula-gulakan oleh PAS. Kami amat malu dan tercabar dengan kesilapan percaturan ini, kata mereka. Kami melihat kerajaan perpaduan yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih berkarisma dan berdaya maju. Bersama saya hari ini termasuk 3 ahli jawatan kuasa AJK Bersatu Jelly, 8 ketua cawangan bersatu dan penolong setiausaha Sri Kandi Bersatu Jelly mengumumkan peletakan jawatan kami berkuat kuasa serta-merta, katanya dipetik Harian Metro. Menurut Rodzi lagi, lawat 8 cawangan dan 18 cawangan Sri Kandi mengumumkan pembubaran di cawangan bersatu terbabit. Berikutan itu 8 cawangan bersatu di Jelly, iaitu di Lawang, Asahan, Batu Gajah, Kedai Kuala Balah, Legeh, Nibong, Jedak Tua dan Kubur Datu dianggap terkubur selepas kesemua mereka keluar daripada parti itu. Rodzi berkata, setakat ini mereka tidak menyertai mana-mana parti tetapi menyokong kerajaan perpaduan. Terbaik, inilah yang kita kehendaki. Lebih ramai akan menyertai kerajaan perpaduan dan menyokong pembangunan Malaysia. Kita jumpa lagi. Tidak tinggalkan komen Anda, share video ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Anwar Ibrahim menggemparkan seluruh dunia dengan keberanian dan kelantangan kerajaan ini menegur syarikat yang paling gergasi di dunia ini, yaitu Meta. Anwar Ibrahim berikan amaran dan ingatan kepada Meta supaya jangan pilih kasih. Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima permohonan maaf Meta yang menurunkan kandungan akaun Facebook dan Instagram beliau berkait pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh minggu lalu. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, kerajaan berharap kejadian itu tidak akan berulang dan menegaskan Meta jangan pilih kasih. Perdana Menteri memaklumkan bahawa sahabat beliau termasuk berada di Timur Tengah. Membaca berita tersebut bermaksud ia telah sampai ke seantero dunia. Jadi, Perdana Menteri terima permohonan maaf itu dan pada masa sama,
Kita harap kejadian seperti itu tidak berulang, kata jurucakap kerajaan itu dalam sidang media di Putrajaya. Semalam, kerajaan menuntut permohonan maaf daripada syarikat induk Facebook dan Instagram Meta kerana menurunkan beberapa hantaran media sosial Anwar berkait Allahyarham Ismail Haniyeh. Pejabat Perdana Menteri PMO berkata, tuntutan itu dibuat ketika Fahmi dan pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM Salim Fateh Din bertemu wakil Meta semalam. Susulan permohonan maaf itu, kandungan tersebut dikembalikan dengan label berita sebenar yang bersesuaian, kata jurucakap Meta di Petik Reuts. Sementara itu, Fahmi berkata beliau meminta Meta memberikan garis panduan terkini dari semasa ke semasa kerana dimaklumkan ia akan berubah-ubah, khususnya mengenai isu geopolitik. Contohnya, perkataan Syahid juga tidak dibenarkan Meta, tetapi kami dimaklumkan akibat usaha dipelopori pasukan semalam juga. Perkataan Syahid tidak jadi isu, satu ketika dulu jadi isu jelasnya lagi. Sekian untuk kali ini, jumpa lagi. Salam sejahtera. Apabila ada orang kata calon kerajaan perpaduan, iaitu AWI yang disebut sebagai AWI, adalah kata rupa-rupanya, ini yang tak pernah orang bagi tahu. Calon PRK Nenggiri daripada kerajaan, rupanya sudah berkhidmat lebih 10 tahun di Nenggiri. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan menyifatkan, calon Barisan Nasional BN PRK Nenggiri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani telah berkhidmat lebih 10 tahun di kawasan itu sebelum ini. Beliau berkata, tempoh lebih 10 tahun itu adalah ketika Muhammad Azmawi yang juga Ketua Pemuda UMNO Kelantan bekerja dengan bekas Adun Nenggiri Abdul Aziz Yusof. Abdul Aziz mengakui bahawa AWI, nama samaran Muhammad Azmawi, telah bertugas dengannya dan telah pusing semua kawasan Nenggiri sewaktu dia menyandang jawatan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun. Tidak semua atau tidak ramai yang mengetahui perkara ini. Namun AWI bukanlah baru sehari dua berada di Nenggiri, katanya memetik FMT. Dalam pada itu, Ahmad Maslan yang juga ahli Parlimen Pontian berkata, partinya yakin kerusi Dewan Undangan Negeri Nenggiri bakal menjadi milik kerajaan perpaduan. Keyakinan itu dizahirkannya disebabkan Muhammad Azmawi atau Mawi AWI telah menceburi bidang pentas politik lebih awal. Pada 3 Ogos lalu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, menzahirkan rasa yakin dengan kemampuan Muhammad Azmawi untuk menggalas amanah parti dalam saingan kali ini. Ahmad Zahid menyifatkan AWI seorang anak muda yang berwibawa untuk merampas kembali kerusi Nenggiri pada 17 Ogos nanti. Untuk rekod, PRK Dewan Undangan Negeri Nenggiri diadakan susulan kekosongan kerusi yang diumumkan Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah pada 19 Jun lalu. Kerusi Dewan Undangan Negeri Nenggiri sebelum ini disandang oleh Muhammad Azizi Abu Naim daripada Bersatu, namun keahliannya telah digugurkan pada 13 Jun lalu. PRK kali ini akan menyaksikan persaingan 1 lawan 1 di antara calon Barisan Nasional Muhammad Azmawi dan calon Perikatan Nasional PN Muhammad Rizwadi Ismail. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata ini akan menjadi punca kemenangan kerajaan perpaduan di PRK Nenggiri. Ini apabila wujudnya kefahaman dan juga wujudnya kerjasama
toleransi antara parti-parti kerajaan di PRK Nenggiri. Hari ini Rafizi mengumumkan satu keputusan yang memang mengejutkan semua. Rafizi kata dia sokong UMNO ketuai kempen di PRK Nenggiri. Tepat sekali apa yang dilihat oleh Rafizi dan tepat sekali tindakan Rafizi untuk membiarkan UMNO mengetuai kempen di PRK Nenggiri. UMNO mengetuai kempen bagi PRK Nenggiri kerana parti itu lebih tahu tentang kawasan Nenggiri dan Gua Musang, menurut Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli. Rafizi berkata, justru lebih baik UMNO mengetuai kempen tersebut, sementara dia menumpukan perhatian terhadap tanggungjawabnya selaku Menteri Ekonomi. Jadi pendekatan kita ialah selalu guna ayat ini. Kita saling melengkapi. Ada kerusi yang rakan kita lebih kuat. Jadi mereka akan ketuai kempen, kata Rafizi. Sebab itu mengambil kira keadaan sekarang, perkara yang terbaik ialah serahkan kepada UMNO untuk ketuai kempen. Sebab mereka lebih tahu kawasan itu berbanding kami dalam PKR atau PH, kata Rafizi lagi. Rafizi berkata dia memang tidak menyertai kempen di kawasan yang ditandingi PKR. PH sedia bantu. Mengulas lanjut, dia berkata, dengan UMNO mengetuai kempen PRK Nenggiri, dia dapat memberi lebih tumpuan terhadap reformasi ekonomi seperti inisiatif gaji progresif dan isu kritikal yang lain. Ini cara yang lebih baik untuk menyumbang kepada kempen untuk memastikan dasar dan prestasi kerajaan berjalan dengan baik, katanya lagi. Pada 19 Julai lalu, pengarah komunikasi PH, Fahmi Fadzil berkata, jentera gabungan itu sedia membantu calon BN untuk berkempen dalam PRK Nenggiri. PRK ini menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon BN Muhammad Azmawi, Fikri Abdul Ghani dan calon Perikatan Nasional Muhammad Rizwadi Ismail. Saudara-saudara sekalian, dengan apa yang dikatakan oleh Rafizi ini, dijangka peluang untuk kerajaan perpaduan menang dalam PRK Nenggiri akan lebih besar dan kejutan besar akan dapat dilihat. Kalau dalam pilihan raya yang lepas, PRK Nenggiri dimenangi oleh Perikatan Nasional dengan jumlah majoriti yang kecil, kali ini dijangkakan, ada penganalisis politik kata, peluang untuk kerajaan menang di PRK Nenggiri kini lebih besar dan dijangka ianya akan membalas majoriti besar yang diterima oleh Perikatan Nasional dalam PRK Sungai Bakap baru-baru ini. Jadi kita akan lihat nanti apakah PRK Nenggiri ini akan menjadi kemenangan pertama semula kepada Pakatan Kerajaan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Tindakan Meta baru-baru ini menyebabkan live di Facebook dalam himpunan Selamatkan Palestin. Kegagalan mereka menyiarkan ataupun menyebabkan siaran langsung itu tidak dapat ditayangkan mendapat perhatian kerajaan, terutamanya Fahmi Fadzil. Ini apabila kata Fahmi perkara itu satu penghinaan kepada kerajaan dan beliau menuntut supaya Meta memohon maaf secara terbuka. Kemarin juga Meta telah melaksanakan apa yang diminta oleh kerajaan. Ini satu tindakan yang sangat terpuji. Meta mengakui kekilafan mereka di dalam hal itu. Pengakuan maaf dan permohonan maaf Meta itu telah disampaikan kepada Anwar Ibrahim dan yang hebatnya seluruh dunia mengambil maklum dan kini mengambil peduli
Mereka kini melihat betapa besarnya pengaruh Anwar Ibrahim sehingga Meta yang berstatus sebagai syarikat besar di dunia, gergasi besar di dunia ini pun sanggup memohon maaf daripada Anwar Ibrahim. Betapa besarnya pengaruh Anwar Ibrahim. Tapi yang lebih membuatkan kita kagum dan bangga dengan Anwar Ibrahim ialah tindakan beliau yang walaupun berulang-ulang kali dikecewakan, bahkan bukan saja Meta, banyak lagi orang lain yang menghina Anwar Ibrahim, yang menyebabkan beliau disumbat di dalam penjara. Beliau maafkan. Kali ini pula tindakan Anwar Ibrahim memberikan kemaafan kepada Meta patut dipuji oleh rakyat Malaysia. Saya rasa tidak ada pemimpin yang sehebat Anwar Ibrahim dalam soal memaafkan orang lain. Anwar Ibrahim move on. Dia tak ambil kisah sangat dengan orang yang menyakitkan hati ataupun memfitnah beliau. Anwar Ibrahim akhirnya maafkan Meta. Makna kata, Meta tidak akan diharamkan di Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerima permohonan maaf Meta yang menurunkan kandungan akaun Facebook dan Instagramnya berkait pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh minggu lalu, kata jurucakap kerajaan. Fahmi Fadzil berkata, kerajaan berharap kejadian itu tidak berulang dan menegaskan Meta jangan pilih kasih. Perdana Menteri memaklumkan bahawa sahabat beliau termasuk berada di Timur Tengah. Membaca berita tersebut bermaksud ia telah sampai ke sentero dunia. Kata Menteri Komunikasi dalam sidang media di kementeriannya. Semalam kerajaan menuntut permohonan maaf daripada Meta, syarikat induk Facebook dan Instagram, kerana menurunkan beberapa hantaran media sosial Anwar berkait Ismail. Pejabat Perdana Menteri PMO berkata, tuntutan itu dibuat ketika Fahmi dan Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Salim Fattah Din bertemu wakil Meta semalam. Susulan permohonan maaf itu, kandungan tersebut dikembalikan dengan label berita sebenar yang bersesuaian, kata jurucakap Meta kepada Reuters dalam maklum balas email. Sementara itu, Fahmi berkata beliau meminta Meta memberikan garis panduan terkini dari semasa ke semasa kerana dimaklumkan ia akan berubah-ubah khususnya mengenai isu geopolitik. Dalam perkembangan lain, Fahmi berkata cadangan mewujudkan aplikasi media sosial khusus untuk kegunaan rakyat Malaysia bukan keutamaan buat masa ini memandangkan kos yang tinggi. Had lalu, Fahmi dilapor berkata kerajaan akan meneliti cadangan tersebut seperti yang sedang diusahakan beberapa negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi.